Assalamualaikum. Apa khabar semua? Kelah kabut saya. So kan memandangkan PKP ni, insya-Allah kita boleh hidupkan balik amalan kita sebelum ni, amalan tu. So tuan-puan dah beli Kelly ke belum? Saya pagi-pagi ni kan lipstick bila bibir kering, saya akan pakai Kelly lah. So, lip balm So untuk kesihatan bibir, sebab Kelly ni dia bagi vitamin lah dekat kulit kita bila tua-tua ni tuan-puan. Nak kena cerewet sikit jaga tu. So dia lain sikit. Dia dah usia-usia mak-mak ni memang bibir nak kena jaga. So pagi-pagi pakailah. So jadi bukan nak cerita pasal Kelly, nak cerita pasal hari ni kalau kita dah bekerja selama 2 hingga 3 tahun, telefon dah berderu-deru masuk. So apa kalau kita dah bekerja selama 2 hingga 3 tahun, sepatutnya kita dah ada simpanan peribadi lah. Kalau kita tak ada ramai orang cakap, oh saya tak ada simpanan sebab gaji kecil, oh saya tak ada simpanan sebab hutang banyak, oh saya tak ada simpanan sebab komitmen keluarga banyak. So jadi ini yang kita nak bincangkan hari ni. Kalau kita dah bekerja selama 2 hingga 3 tahun tetapi simpanan belum ada, minimum 1,000 hingga 3 bulan gaji, ini minimum tuan-puan. Minimum tuan-puan semak dalam poket, dalam akaun, dalam bank, dalam whatsoever, bawah bantal, dalam tabung cak ayam, semak tengok dalam tu ada tak minimum RM1,000 dekat rumah kita in case of emergency. Senang je tuan-puan. Untuk mengumpul RM1,000 sebenarnya tuan-puan cuma perlu amalkan asing tabung warna. Ini saya belajar daripada mak saya, sebab dulu kami keluarga peniaga. So setiap malam abah akan bawa duit tau. Dia akan bawa duit banyak-banyak yang daripada peniaga tu kan. Mak saya ditugaskan sebab accountant. So amalan tu dijadikan sampai keluarga saya. Sebab apa? Bila saya dah berkahwin, suami saya tengok, baguslah amalan keluarga saya, iaitu ibu saya yang menguruskan kewangan keluarga. So jadi suami saya setelah bincang, dia kata, okay, why not every time gaji atau keuntungan perniagaan, keuntungan pelaburan, suami saya serah kat saya untuk saya uruskan semua. So jadi antara amalan yang ibu saya buat dulu adalah dia buat tabung berwarna bila abah bawa balik duit perniagaan kan, sebab kami keluarga peniaga. So jadi mak akan asing, kalau duit hijau. Dulu tak ada duit orange, tak ada duit orange. So mak akan asingkan duit merah, duit RM10 Jadi kalau tuan-puan tanya saya, susah ke nak menabung 1,000? Ini dah 1,000 lebih tuan-puan. Tabung berwarna, ini dah 1,000 lebih. So dia tak susah. Sebenarnya untuk dapat 1,000 menabung tak susah. Tetapi malang sekali, Bank Negara bagi tahu 75% daripada rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia ada 32 juta tuan-puan. 75% bermakna 24 juta. 24 juta rakyat Malaysia duit dekat tangan RM1,000 in case of emergency tidak ada. Duit dekat tangan in case of emergency kita tak ada. Tak kiralah dekat tangan, dekat tabung ayam, dekat akaun bank. So jadi soalannya, kalau tuan-puan dah bekerja 2 hingga 3 tahun, kenapa tidak ada walaupun 1,000? Saya nak buat calculation. Okey, orang akan kata banyaklah alasan. Betul. Mentor saya selalu cakap, orang akan bagi pelbagai alasan untuk membetulkan diri dia. Contoh dia kata, oh dia banyak hutang, oh dia banyak komitmen, oh gaji dia kecil, oh dia ada tanggungan keluarga. Semua ni mentor saya cakap, dia kata memang betul, tuan-puan boleh bagi alasan, tetapi at the end of the day, kalau kita tidak ada simpanan, yang menanggung kesusahan adalah diri kita sendiri. Yang menanggung kesusahan adalah diri kita sendiri. Sebagai contoh, hari ni tiba-tiba periuk nasi kita rosak. Takkan kita tak makan nasi, kita tetap kena makan nasi. So jadi kita ada tak dana cemas ini supaya kita dapat beli periuk baru atau kita dapat repair periuk tersebut. So jadi ini yang kita kata kita perlukan simpanan-simpanan untuk persediaan dana-dana. Bagi saya RM1,000 ni sangat minimum, sebab dia adalah untuk dana cemas yang kecil-kecil. Yang macam saya kata tadi, periuk rosak, mop patah, barang hilang, anak punya beg terkoyak. So benda-benda kecil ni yang kita perlu. Kereta rosak. So benda-benda kecemasan yang kecil, yang unforeseen cost yang kita tidak tahu, tapi kita perlu untuk tangani segera. Sebab itu tuan-puan semak, dekat tangan tuan-puan ada tak kemampuan RM1,000? Kenapa? Sebab Bank Negara cakap
Ini bank negara bagi tahu, bukan saya bagi tahu. Dan bila bank negara nak bagi tahu atau buat pengumuman, mereka akan buat kajian dulu. Bank negara beritahu dalam kalangan 32 juta rakyat Malaysia ada 75%, sekitar 24 juta rakyat Malaysia duit RM1,000 pun tak ada. Kalau tuan-puan bekerja 3 tahun, 365 darab 3 bermaksud kita ada 1095 hari. Kalau sehari kita menabung RM1, confirm kita ada RM1,000. Confirm tuan-puan. Sebab kita 3 tahun, kita ada nilai hari RM1,095. Soalannya, hari ni lepas 3 tahun, kenapa RM1,000 kita tak ada? Sebab duit tuan-puan, dia sangat dekat dengan emosi untuk berbelanja. Kita ada duit, confirm kita nak belanja sebab duit penciptaannya begitu. Memang ciptaan duit adalah begitu. Subhanallah. Awal-awal pagi ni one thing ramai orang dia kata dia stres bunyi telefon. Tapi saya gembira tuan-puan. Saya ada sampai 2-3 telefon untuk business purposes, untuk kerjaya saya sebagai HR. So jadi bila bunyi phone maksudnya apa? Rezeki masuk. So sebagai orang yang ada business, bunyi phone sebagai pelabur, bila bunyi phone tu maksud rezeki masuk. Jangan merungut So jangan alah asyik bunyi telefon, jangan. Bila telefon bunyi, alhamdulillah rezeki masuk. So jadi kenapa orang simpan RM1,000 tak lekat? Kita ada RM50 tuan-puan, hari ni boleh habis. Sebab duit memang pencintaan dia khas untuk dibelanjakan. Duit disandarkan dengan emas. Sebagai contoh saya suka tunjuk sampel supaya tuan-puan nampak. RM300. Ini RM300 1, 2, 300 kan? RM300 ni pertama kali dengan Puan Maliala, subhanallah Puan Nuri, saya dah lah hampir setiap hari. Cuma Puan Nuri nanti klik dekat link Telegram saya, nanti sertai saya ada channel Telegram yang kumpul semua ebilah. Sebab saya faham tuan-puan busy, tak sempat nak go through, nak scroll Facebook saya, tulisan saya pula panjang-panjang sebab saya penulis konten. Jadi apa yang puan-puan boleh buat adalah join link Telegram yang mengumpul semua ebilah saya. InsyaAllah dalam kereta tukar amalan, berbanding dengan radio, dengar lagu-lagu yang lara, yang tidak menambahkan manfaat ilmu dekat kita, kita dengar AB Live. InsyaAllah manalah tahu dapat satu hari satu ilmu. Okey. So jadi sebagai contoh kita ada RM300. Dulu zaman sebelum perjanjian Bretton Woods, RM300 ini disandarkan dengan 1 gram emas. Contoh sekitar lebih kurang sekitar 1 gram emas. Tetapi pada waktu itu US dia banyak guna kekayaan dia dalam bentuk emas ni. Dia guna banyak kekayaan dia, hampir berhutang banyak, dan dia sampai orang kata dia hampir miskin US. Dia putuskan melalui perjanjian Bretton Woods, dia putuskan sandaran duit kepada emas. Dulu duit adalah tuan-puan, duit adalah merupakan voucher yang mewakili emas. Sebab orang tak bawa emas rata. Orang nak berbelanja, orang tak belanja 300 sekaligus. Orang mungkin belanja 100 dulu. So jadi dulu mata wang disandarkan mata wang dengan emas. 300 emas keping. Itu contoh. So jadi bila diputuskan rangkaian Bretton Woods, apa yang berlaku adalah US dah start promote penggunaan mata wang. Sehingga hari ini kita dah berfikir mata wang adalah duit sebenar. Kalau kita hari ini berfikir begitu, sebenarnya kita belum faham sejarah. Kenapa? Sebab dekat Greece, dekat Venezuela, dekat Jerman, dekat tanah Melayu sendiri. Dulu kita panggil tanah Melayu lah, Malaysia, negaraku tercinta. So banyak negara-negara yang sejarah membuktikan bahawa mata wang boleh menjadikan tuan-puan kumpul banyak-banyak, ada duit 1 juta contoh, dah jadi jutawan kan. Tiba-tiba ekonomi runtuh atau tiba-tiba diancam wabak yang sangat besar macam COVID-19, mata wang jatuh, atau tiba-tiba berlaku pertukaran kerajaan atau berlaku keruntuhan politik, tiba-tiba duit tuan-tuan yang jutawan tu menjadi miskin wan. Berlaku dekat Zimbabwe. Dia punya inflasi berlaku hingga bertrilion-trilion. Maksudnya apa? Kalau tuan-puan ada duit 1 juta, tuan-puan nak belilah contohnya 1 ekor kambing. Mungkin tuan-puan dulu bayar RM1,000, sekarang kena bayar RM1 juta untuk dapat 1 ekor kambing.
So nampak So jadi berbalik kepada jawapan tadi, kenapa kita bekerja 3 tahun duit 1,000 pun tak ada? Sebab memang tuan-puan tak salah, duit diciptakan untuk dibelanjakan. Ada orang duit dia macam berhantu, ada duit guna, ada duit guna. So jadi sebab itu yang saya dulu masa saya nak masuk dalam industri, sebab saya dah ada perniagaan sebelum tu saya, untuk orang yang baru kenal saya, waktu itu saya ada kedai dekat Penang. Saya ada perniagaan dengan keluarga saya dan saya bekerjaya sebagai HR manager. So in total, dan saya pelabur, saya ada beberapa hartanah, unit trust, saya ada. So jadi sebenarnya bila saya nak buat mencari satu lagi cabang untuk saya bersara, sebab saya plan nak bersara umur 45, saya dah bebas hutang umur 32, saya fikir cabang mana yang saya boleh pilih untuk membantu semua lapisan masyarakat. Saya kaji takaful, saya kaji unit trust, saya kaji ramai leader-leader daripada unit trust, daripada takaful yang datang jumpa saya, minta saya rasa produk mereka bagus, sangat bagus. Cuma saya mencari satu cabang yang boleh membantu semua lapisan masyarakat, iaitu bayi, orang yang muflis, orang yang tak ada payslip, orang yang warga emas, pesara ataupun suri rumah. Saya nak yang membantu semua. Jadi saya buat keputusan untuk masuk dalam cabang emas. Sebab cabang emas ini sangat relevan untuk semua lapisan masyarakat. Alright? So jadi kalau tuan-puan masih gagal menabung walau RM1,000 selepas 3 tahun bekerja, berhenti menipu diri sendiri. Apa yang tuan-puan kena buat sekarang adalah tukarkan simpanan tuan-puan dalam bentuk emas. Emas kalau kita tunjuk ini, sekeping yang kecil ni dah RM1,115. Kita katalah RM1,120. Nampak tuan-puan? Kecil je. Ya, besar sikit pada kuku saya je lah. RM1,120. Kalau tuan-puan menambung di akaun emas cap, simpan sikit-sikit, RM100 simpan, RM100 simpan, RM100 simpan, dah capai 5.25 gram, tuan-puan boleh keluar 1 dinar 4.25 gram. Alright? So bila tuan-puan dah ada emas ni, saya jamin berbanding tuan-puan ada duit 1,000, dinar ni akan bertahan lebih lama dengan tuan-puan. Sebab itu ya, orang tanya saya, dah menabung kok 3 tahun, dah bekerja, simpanan langsung tak ada. Jadi saya kata tukar kepada emas. Alright? Kenapa? Sebab emas, kalau tuan-puan ada emas, daripada tuan-puan ada 1 dinar yang kecil ni kan, tuan-puan ada 1 dinar kan, lama kelamaan tuan-puan akan mula menyasarkan untuk ada 10 dinar. 10 dinar nilai dia 42.5 gram. Berapa nilai 42.5 gram? 42.5 gram darab dengan 276 hari ini. Ni yang besar ni kecil dekat tangan saya. Ini mak ayah dia lah kira. Ini anak dia. Anak dia nilai 1,000 kan? 1,000 lebih kan? 10 dinar bernilai RM11,730. Tak terasa tuan-puan? Bila tuan-puan pegang 10 dinar, tuan-puan dah cukup untuk simpan bagi menunaikan haji. Kenapa saya kata kalau tuan-puan simpan emas freedom, free mind? Sebab contoh tuan-puan kira hari ini, okey 10 dinar boleh menunaikan haji untuk seorang kan? Di masa depan, tak kira apa berlaku, tak kira berapa pun kos haji tersebut, kalau hari ini kita kata sekitar 11,730, katakan di masa hadapan 20,000, 10 dinar ni masih cukup untuk menunaikan haji. Tak kira waktu itu kos haji berapa. Sebab apa? Sebab 1 dinar telah membuktikan anak dia ni yang kecil ni, baru anak, tak cakap pasal ayah lagi. Ni ayah ni. Ayah ni kira otai tuan-puan. Ini baru anak. Anak 1 dinar ni 1,400 tahun yang lepas, dia mampu membeli seekor kambing. Masa saya buat akikah anak saya 15 tahun lepas, masih mampu membeli seekor kambing. Hari ini, tak kira berapa pun harga kambing, 1 dinar tetap boleh menunaikan akikah anak dengan pembelian 1 ekor kambing. Dan apa yang berlaku adalah bila saya ada dinar dekat tangan, saya tak rasa nak guna langsung. Itu adalah rahsia kenapa tuan-puan akan menjadi terpaksa kaya dengan emas.
Orang tak pegang emas tak tahu tuan-puan, tapi bagi kita yang penyimpan emas, kita tahu. The moment tuan-puan ada 1 dinar, tuan-puan terasa nak simpan 5 dinar, dan selepas tu tuan-puan nak cari ayah dia, iaitu 10 dinar. 10 dinar, tuan-puan ada 2 keping, tuan-puan dah boleh bawa pasangan pergi menunaikan haji. Tak kira waktu tu harga berapa kos haji. Sebab emas ini mengekalkan kuasa beli. Bagi hari tu yang sesiapa teringin nak tengok 10 dinar, jadi saya tunjuk 10 dinar yang kecil ni tak sampai besar tapak tangan saya. Tak 1/4 tapak tangan saya. Tapak tangan saya tak besar sangat. 1/4 ini nilainya adalah 11,000. Tuan-puan bayang, ini duit cash. Duit cash, nilai dia adalah RM1,000. Ini nilai dia 10 kali ganda. Tuan-puan rasa yang berkata duk takut nak simpan emas, sebenarnya simpan duit dengan emas yang mana lebih senang? Yang ni lebih kecil tuan-puan. 11,000 tak sampai 1 kangan. Ini 1,000 1 genggam. 1 genggam tuan-puan. Sebab itu yang saya kata, bila tuan-puan ada niat nak menunaikan haji, simpan emas sampai kena bayar zakat. 1 dinar, tuan-puan boleh beli seekor kambing. 5 dinar boleh beli 5 ekor kambing. 10 dinar boleh menunaikan umrah. Tak kira di zaman mana. Tak kira di zaman mana tuan-puan. Soalannya, saya tak mampu nak beli 10 dinar sebab 10 dinar ni nak beli cash sebiji 11,730. Gaji saya kecil. Ini selalu alasan biasa yang Kak Lopa dengar. Jadi apa yang tuan-puan kena buat adalah tuan-puan buka akaun emas gap. Simpan. Ramai penyimpan yang cakap kat saya, saya dah simpan 1 gram, saya nak keluar boleh? Jawapan saya, cari cikgu lain. Sebab cikgu ni expectation sangat tinggi. Di tim saya mendidik rakan-rakan simpan 200 gram. 200 gram tuan-puan, nilainya adalah 276 hari ni. Nilai 200 gram sekitar 55,200. 55,200. Tuan Fakrul Anwar kata ni sahabat saya dalam J100, dia kata lawa 10 dinar boleh pergi haji atau umrah seorang. Betul. Kalau kita ada anak 4, kita usaha dapatkan 4 keping. Lepas tu kita dah free mind. Kita tak payah nak fikir kat tabung haji ada berapa, kat ASB. Tak payah fikir. Tuan-puan, untuk nak ada 4 orang ahli keluarga, nak tunaikan haji untuk 4 orang, tuan-puan cuma cari 4 keping 10 dinar, lepas tu simpan. Nak tunai haji bila-bila masa, sepanjang zaman, confirm cukup. Nak tunai haji 10 tahun lagi, confirm cukup. Sebab emas dia mengekalkan, malah meningkatkan kuasa beli. Orang tanya, inflasi duit hari ni RM50 kan? Hari ni RM50 tuan-puan. Besok, walaupun nilai dia tercatat RM50, kuasa beli dia mungkin menjadi RM49.90. Sebab duit dengan inflasi tidak dapat dipisahkan. Sebab itu yang kita kata, pasal apa ni duk bawa duit daripada RM50 boleh bawa 1 troli, tiba-tiba hari ni RM50 dapat dalam uncang plastik. Sebab nilai wang saban hari jatuh. Tapi sebab kita malang sekali, kita dah terikat dengan keputusan yang US buat dulu pada melalui perjanjian Bretton Woods, maka kita anggap duit adalah aset. Sebenarnya duit adalah voucher tuan-puan. Tuan-puan guna beli barang dapat barang, beli barang dapat barang. Sebab bila tuan-puan keluar daripada Malaysia, tuan-puan kena keluar tukarkan kepada mata wang negara tersebut kan? Sebab apa? Sebab dia ada limitation. Duit dia cuma laku di dalam jaminan kerajaan. Kalau dekat Malaysia, dia cuma laku dekat Semenanjung dengan Sabah Sarawak. Tetapi emas tuan-puan, emas dia adalah mata wang universal. Tuan-puan boleh bawa emas ke mana-mana sahaja, dan diandaikan tuan-puan nak memulakan kehidupan macam peliharaan Vietnam, tiba-tiba dah negara dah berperang dan nak lari ke negara lain, mereka bawa emas. Sebab apa? Sebab kalau mereka bawa duit, tak laku. Sebab bila jaminan kerajaan itu runtuh, berlaku perang, berlaku kekacauan, berlaku keruntuhan ekonomi. Bila tuan-puan bawa duit ke negara lain nak tukarkan, duit tu dah tak boleh tukar. Tetapi emas, tak kira apa berlaku, sebab emas dia bebas daripada sandaran keuangan tuan-puan. Kalau tanya Robert Kiyosaki, dia kata satu-satunya aset kekayaan yang orang tidak tahu adalah emas. Bank pun tak tahu kekayaan tuan-puan berapa,
Adik-beradik pun tak tahu, mak ayah pun tak tahu, kalau kita meninggal pun tak ada siapa tak tahu kecuali kita bagi tahu. Sebab itu antara suami isteri kalau sama-sama celik wang, sama-sama boleh dipercayai, tak ada sesiapa pun yang ambil dadah ke kaki curang, kaki skandal. Jadinya tuan-puan kena make sure pasangan atau setidak-tidaknya anak tahu kat mana emas tuan-puan. Sebab orang lain tak akan tahu. Alright, so jadi sebab itu dalam Islam sendiri, dalam Al-Quran sendiri, Allah sebut tentang emas berkali-kali. Malah Allah janji orang yang baik, orang yang dia sayang, orang yang Allah suka, dia akan letak di dalam syurga yang dihiasi dengan emas dan perak. Allah kata tak dihiasi dengan wang ringgit? Tak ada tuan-puan. Sebab apa? Sebab Allah pun dia maha mengetahui. Dia lebih tahu daripada segala yang kita tahu. Jadi dia tahu apa benda ni duit ni. Duit ni apa benda? Terlalu tak ada nilai. So jadi Allah kata bila masuk syurga, dia akan hiaskan syurga tu untuk orang-orang yang dia sayang dengan emas dan juga perak. Dia tak kata akan hiaskan dengan duit ringgit yang banyak. Tak ada. Walaupun kalau nak ikut lawa tuan-puan, duit ringgit ni sangat lawa. Warna oranye, warna hijau, warna macam hijau macam ni, warna hijau macam pokok pisang, warna oranye. Tapi Allah tak kata Allah akan hias syurga dengan mata wang. Allah kata akan hias syurga dengan emas dan perak. Kenapa? Sebab emas dan perak jaminan dia adalah sampai kiamat. Tuan-puan, mata wang kita tak ada nilai, tak ada jaminan, kata dia akan kekal sampai bila-bila. So jadi berbalik lagi kepada tajuk, kalau tuan-puan bekerja 2 hingga 3 tahun tetapi tidak ada simpanan walaupun 1,000 ataupun minimum 3 bulan gaji. 3 bulan gaji adalah contoh kalau eksekutif yang muda-muda yang biasa yang bekerja 2 hingga 3 tahun, eksekutif yang ada ijazah, gaji dia selalunya sekitar 3,000, darab dengan 3 adalah 9,000 kan. 9,000 sebenarnya tuan-puan cuma perlu 32 gram saja. Maksudnya apa? Tuan-puan cuma usahakan simpan 10 gram ini 3 keping. Dah, cukup. Cukup untuk 3 bulan gaji. Nampak tak? Senang. Simpan emas senang tuan-puan. Tuan-puan simpan dulu 10 gram yang pertama, lepas tu simpan lagi 10 gram. 3 kali simpan 10 gram. Tuan-puan dah ada simpanan 3 bulan gaji. Kenapa simpan duit tak boleh? Sebab tuan-puan simpan emas, tuan-puan akan jadi tamak, tuan-puan akan jadi semakin kedekut, tuan-puan akan menjadi semakin berdisiplin, dan tuan-puan akan mula link main tuan-puan. Setiap kali contoh, tuan-puan kata nak beli kasut 100, fikir balik kasut sekarang dah masih elok lagi, baik saya simpan di akaun emas scam. Nanti keluarkan 10 gram ni. Nanti keluarkan 10 gram. Alright. So Umi Haji Embong kata, puan kalau gaji 1,500 berapa perlu simpan emas? Dia macam ni. Kalau ikut saya punya rejim, sebab saya ni orang yang sangat ketat keuangan saya. Semua orang sepatutnya kena ada dalam cabang emas minimum 200 gram, iaitu sekitar 55,000. Kenapa? 55,000. Kalau tuan-puan bergaji 1,500, dianya dah cukup simpanan sebanyak 3 tahun, 36 bulan. Faham Puan Umi? Tapi saya faham, bukan senang nak simpan 200 gram. So jadi Puan Umi, setidak-tidaknya Puan Umi kena ada 1,500 darab dengan 3 bulan iaitu 4,500. Jadi Tuan Umi kena ada macam ni. 2 keping bunga emas. Okey, 4,500 kan? Dan 1 dinar. InsyaAllah cukup. Ini je. 2 keping bunga emas ataupun 20 gram bunga emas jongkong dan juga 1 dinar. Cukup untuk simpanan sekiranya kita musibah. Kenapa tuan-puan? Kalau duit kita simpan, kita guna habis. Tetapi emas dia adalah aset bercaga. Dia macam hartanah. Hartanah kita boleh refinance kan. Contoh kita nak beli rumah seterusnya, tapi modal kita terhad. Jadi apa yang kita buat adalah kita pun kita pun refinance lah rumah kita. Saya pernah refinance rumah cuma refinance rumah dia bagus, dia dapat banyak duit. Saya pernah refinance sebuah rumah, tapi masalah refinance adalah memerlukan 3 hingga 4 bulan. Pengalaman saya sebab rumah yang saya refinance ni, dia 2 nama saya dengan suami. Jadinya kami mengambil masa hampir 4 bulan
sekitar 3 bulan setengah untuk dapat duit refinance tu. Okey? Tapi emas, walaupun dia sama dengan hartanah iaitu aset bercagar, tetapi emas tuan-puan boleh pajak dan duit pajak itu sepantas 24 jam hingga 3 hari bekerja saja. Sebab itu yang saya kata emas dia sangat mampan, sangat bagus bagi peniaga-peniaga. Ramai dalam tim saya peniaga. Dan ada juga anak muda, kat sini saya tak tahu ada tak side. Side dia 10 tahun bekerja nak menabung duit. Menabung duit habis. Menabung duit habis. Akhirnya, dia join tim saya buat keputusan untuk menabung emas. 6 bulan dia ada 7 program. 7 program darat 276 tuan-puan. 19,300. Bayangkan, bekerja 10 tahun nak menabung duit ni RM1,000 pun tak ada. Kiranya nampak bergaya lawa kacak kan, tapi duit simpanan tak ada. Bila simpan emas 6 bulan, 8 bulan, setakat nak ada 50 gram ke atas tu biasa tuan-puan. 50 gram nilainya adalah sekitar 13,800 biasa dalam tim saya. Sebab itu dalam tim saya kalau orang banyak tanya pasal 1 gram saya kurang minat, saya kata pergi cari cikgu lain. Sebab cikgu ni dia punya expectation besar. Sebab saya punya style, kalau tuan-puan menabung emas dalam tim saya nak pastikan tuan-puan kaya emas. Sama tuan-puan, kita buat apa? Buat sampai jadi. Kalau setakat menabung, saya nak keluar 1 gram, saya nak keluar 1 gram macam ni, tuan-puan boleh kaya. Tak kaya. Sama macam tuan-puan menabung dekat ASB. Tuan-puan menabung RM300. Lepas tu duduk kat situ. RM300 dengan pulangan ASB sekarang yang semakin merosot. Kita kata sekitar 4%. Which is sekarang memang logik. Dulu kita bercakap tentang ASB adalah sekitar 7 hingga 8%. Hari ini bila sebut ASB hanya sekitar 4%, 5% pun tak sampai tuan-puan. This year, I foresee it will be getting lesser. Tahun ini, kena translate sikit lah bagi sesiapa yang kurang jelas. Tahun ini, saya expect, bukan saya saja, Tuan Azizi Ali, pakar keuangan Malaysia pun, dia kata kemungkinan besar ASB tahun ini pulangan akan semakin merendah. Kita kata 4%. 300 darab 4%, RM300 kan, darab 4% kan. So tuan-puan cuma dapat RM12 pulangan setahun. Tuan-puan akan kaya ke dengan RM12? Sebab simpanan dia memerlukan dua tuan-puan. Tempoh masa dan juga volume. Tuan-puan tanyalah sifu mana pun, tanyalah cikgu mana pun, tanyalah pakar mana pun. Tuan-puan nak kaya dalam menabung, tuan-puan kena ada dua. Bukan melabur je boleh kaya tuan-puan. Menabung pun boleh kaya dengan syarat tuan-puan kena ada dua. Nombor 1, kena ada volume. Nombor 2, tuan-puan kena ada tempoh masa. Sebab pelaburan yang sah dan patuh syariah, dia perlukan tempoh masa. Sebab pengagihan pulangannya adalah adil bagi kedua-dua belah pihak. Sama ada daripada pemberi servis perkhidmatan itu dan juga di pihak penyimpan macam kita. So jadi, kalau tuan-puan nak kaya dengan menabung emas, setidak-tidaknya tuan-puan kena ada 200 gram. Dan 200 gram tu tuan-puan kena peram pula 3 tahun. Sebagai contoh, tuan-puan simpan 5 gram sebulan. Contoh, ini contoh. So, terbergantung kepada kemampuan. Sebab di akaun Emas Gap, tuan-puan boleh menabung RM100 ikut kemampuan bila-bila masa. Sebab kita bukan beli takaful polisi takaful yang wajib bayar setiap bulan. Kita bukan buat hutang bank rumah yang perlu bayar setiap bulan. Kita menabung di akaun Emas Gap yang mana tuan-puan boleh menabung bila-bila masa ikut kemampuan dengan kadar RM100 pada bila-bila masa, minimum RM100. Nak menabung RM102 tak apa, RM103 tak apa, RM1,000 pun tak apa, RM10,000 sekaligus pun tak apa. Tuan-puan akan tanya pelik, ada ke orang menabung RM10,000? Di tim saya, orang menabung RM16,000, RM20,000 sebulan pun ada tuan-puan. So jadi sebenarnya dekat Malaysia masih ramai orang kaya, cuma siapa circle kita. Alright? So berbalik kepada kita anggarkan kita boleh menabung 5 gram sebulan. 5 gram adalah sekitar 1,380. So 5 gram sebulan je, ini je kemampuan kita. Kita pun menabunglah 5 gram sebulan. Untuk capai 200 gram, tuan-puan kena tunggu sampai 40 bulan. 40 bulan bahagi 12, sekitar 3 tahun. Bila dah capai 200 gram ni pada tahun ketiga, tuan-puan peram 3 tahun. Bermaksud 3 campur 3 jadi 6 tahun kan? Dan tuan-puan akan nampak waktu tu impact simpanan emas yang maksimum. Itu
saya dah buat fokus tuan-puan. Saya orang yang teliti tentang nombor. Mungkin sebab saya dah 17 tahun bekerjaya sebagai HR manager. Saya one of the management team. So jadi saya a bit particular about nombor. Saya sangat suka fokus. Saya sangat suka buat strategi yang di masa hadapan. Jadi fokus saya, kalau tuan-puan konsisten menabung 5 gram selama 40 bulan. Kemudian tuan-puan peram pula 3 tahun selama 36 bulan. Maksudnya tuan-puan jumlah peram emas tu 76 bulan. 76 bulan tuan-puan simpan emas. Tuan-puan dah tak pandang cabang lain. Ini saya berdasarkan pengalaman peribadi sebab empire penyimpan emas saya dan suami sekarang dah hampir mencecah 14,000. So direct anak murid saya sendiri direct sekitar 2,000 dah lebih lah. So jadi kita dah tengok banyak pengalaman begini. So kita dah tengok ramai orang yang dah berjaya ubat penyakit wang bocor, berjaya ubat masalah boros melalui emas. Emas dia ada pelbagai cara simpanan. Ada orang dia suka simpan di akaun emas gap. Dia tak mau keluarkan sebab dia kata kalau keluarkan nanti hilanglah, kalau keluarkan nanti pasangan curilah, kalau keluarkan nanti lupa letak kat mana. Dia tak nak. So jadi apa yang dia buat adalah dia simpan di akaun emas gap. Dia peram je dekat akaun emas gap. Bila satu hari dia emergency, dia cuma jual secara online. Ingat akaun emas gap disahkan patuh syariah oleh badan berautoriti. Badan berautoriti tuan-puan, bukan kita-kita yang tak ada tauliah ni. Saya selalu cakap kat mak saya, mak jangan dengar sangat cakap orang-orang kat keliling-keliling makcik bawah. Sebab apa? Mereka tidak ada tauliah untuk mengesahkan tentang kepatuhan syariah. Tetapi akaun emas gap telah disahkan patuh syariah oleh badan berautoriti yang bertauliah oleh satu tim yang memiliki kepakaran dalam muamalat keuangan. So jadi orang yang dah faham tentang keuangan Islam yang mengesahkan okey fine transaksi dalam akaun emas gap patuh syariah. Jadi apa yang tuan-puan perlu buat adalah kalau tuan-puan melupakan penyimpan yang simpan emas tapi takut nak pegang. Takut, tak mau, tak boleh pegang ni 10 dinar macam ni tuan-puan, 11,000 lebih, dekat 12,000. Takut nak pegang 12,000 kan. So jadi apa yang tuan-puan buat adalah tuan-puan boleh simpan selama mana yang tuan-puan mahu melalui akaun emas gap dan jual secara online. Nanti dalam tempoh 3 hari bayaran duit jual emas tu akan dimasukkan ke akaun bank masing-masing. Okey, cuma tuan-puan apa yang tuan-puan perlu buat bila tuan-puan menabung emas di akaun emas gap adalah tuan-puan cuma perlu kekalkan minimum 1 gram di akaun gap. Kenapa? Sama konsep macam bank. Dekat bank pun tuan-puan nak kekalkan keaktifan akaun bank, tuan-puan kena ada minimum amount. Mungkin RM50 ke RM10. Tuan-puan kena ada minimum amount. Tapi di akaun emas gap, tuan-puan kena ada minimum 1 gram untuk mengekalkan keaktifan akaun. Bagi tuan-puan, RM276 1 gram ni banyak tu duit saya. Saya tak nak lah, saya rasa nak tutup lah akaun. Tak ada masalah. Semua emas yang ada kalau tuan-puan nak tutup akan dibayar balik atau tuan-puan boleh keluarkan emas fizikal. Dalam public gold kita dah ada rekod 13 tahun. Kadang-kadang orang WhatsApp saya tanya tentang, "Kak, saya nak buka akaun emas dengan company Islam yang Muslim tu." Saya kata atas sebab apa? Sebab dia Muslim, sebab dia orang kita. Saya cakap dalam pelaburan tuan-puan tak boleh ada sentimen. Nabi tak larang. Nabi dulu bermuamalat dengan orang Yahudi. Sebagai orang yang pelabur, penyimpan, kita jangan ada sentimen begitu. Kita kena buat pelaburan di cabang dengan syarikat yang kukuh macam Public Gold dah 13 tahun. Public Gold dah 13 tahun. Kita ada dealer yang macam saya, yang mendidik macam saya, lebih daripada 50,000 seluruh Malaysia, malah di seluruh dunia. Ada dealer kita dekat overseas pun. Saya punya empire, Dr. Afzan, Puan Amira, Dr. Afzan dekat US, Puan Amira dekat Dubai. Mereka adalah berada dekat overseas tapi mereka adalah dealer Public Gold. So jadi tuan-puan, kalau tuan-puan fikir kata, payahlah, takutlah nanti tak ada orang didik. Sebenarnya dekat Public Gold kita ada lebih 50,000 pendidik. Cuma tuan-puan perlu pilih siapa cikgu yang tuan-puan suka. Itu je. Produk sama, cara simpanan sama, akaun patuh syariah sama. Cuma kenapa tuan-puan nak pilih introducer atau guru yang berilmu atau guru yang garang dan lawa macam saya? Sebab tuan-puan ada orang ni, dia motivation dia sangat
lemah tau. Lemah ni maksudnya dia sendu. Dia tak boleh. Dia kalau orang tak push, dia tak gerak. So jadi kalau tuan-puan golongan begini, tuan-puan kena berada di dalam tim yang selalu push tuan. Yang selalu push. Ni dah bulan Mei, dah ada 5 gram belum? Kenapa tak simpan lagi 1 gram? Tuan-puan kena ada environment yang begitu. Sebab apa tuan-puan? Sebab itu saya bagi tahu tim saya. Saya ada WhatsApp group. Sekitar 10-11 WhatsApp group. I also cannot remember how many WhatsApp group do I have, right? So tapi WhatsApp group ni semua penyimpan saya kekal dengan saya bertahun-tahun. Saya cakap, tuan-puan feel free untuk left group kalau rasa group tu dah tidak membantu tuan-puan. Tapi semua orang tak left. Kenapa? Sebab mereka mahu mengekalkan momentum. Bila kita dalam satu grup yang ada mindset yang sama, yang ada circle yang sama, yang ada pemikiran yang sama, kita akan sentiasa keep the momentum. Kita nak rolling the ball. Kita nak sentiasa, how to say that, kita nak sentiasa pastikan motivasi kita tu berterusan. Bila kita tengok, kawan kita share, ni saya hadiahkan dinner dekat isteri saya. Kaum ada suami lain tengok, ni birthday wife aku minggu depan. Aku mulanya ingat nak hadiahkan handphone, tapi daripada handphone, baik ikut mamat ni bagi hadiah kat isteri satu dinar. Nampak tuan-puan? Sebab dia ada di dalam circle. Sebab itu orang tanya saya, Kak Lopa, saya ni kan selalu rasa lemah semangat. Saya ni kan buat apa pun tidak bermotivasi. Saya ni kan menabung sekejap-sekejap tapi kemudian tak jadi. Saya jawab satu saja, tukar circle. Tukar circle. Cari guru, tukar circle. Kenapa? Siapa yang tuan-puan bergaul hari ini akan menentukan berapa banyak jumlah kekayaan tuan-puan 5-10 tahun lagi. Ini garanti tuan-puan. Kalau tuan-puan tengok hari ini tengok poket RM1,000 pun tak ada, 1 dinar pun tak ada, 3 bulan simpanan gaji pun tak ada, 12 bulan apatah lagi. Tuan-puan kena ingat balik, 10 tahun lepas tuan-puan berkawan dengan siapa? Ingat balik, itu je. Siapa kawan kita 10 tahun lepas? Hari inilah jumlah kekayaan kita. Tuan-puan semak, hari ini masih menyewa ke dah beli rumah? Hari ini buku apa yang tuan-puan baca? Semak balik 10 tahun lepas. Sebab itu saya cakap, kalau tuan-puan follow media sosial, guru-guru, orang yang berilmu, tuan-puan tak bersetuju dengan dia, diam. Diam. Jangan cari gaduh dengan orang yang berilmu. Sebab orang-orang ini akan menentukan kekayaan tuan-puan 10 tahun lagi. Jangan ego dengan orang yang berilmu. Kalau tuan-puan kena blok, sebab baru-baru hari itulah beberapa lama lepas saya tengok Maha Guru Emas Tuan Syukur Hashim, dia blok seorang ni. Sebab dia marah, ada something yang she said that offended him tau. Kata sesuatu yang menyakitkan hati orang kan. So jadi apa yang dia buat? Bila Maha Guru Emas, orang yang berilmu, blok follower pembaca ini, apa yang berlaku? Maha Guru tak rugi tuan-puan. Sebab dia orang yang berilmu. Yang rugi orang yang kena blok. Sebab itu saya selalu pesan dekat anak saya, dekat keluarga saya. Kalau follow orang yang berilmu tak bersetuju, diam. Jangan bagi dia marah. Sebab nanti tuan-puan akan hilang satu circle yang bakal menentukan kekayaan tuan-puan 10 tahun lagi. 10 tahun lagi. Sebab apa tuan-puan? Kadang-kadang orang yang berilmu dia cakap pedih tau. Sebab dia nampak realiti, dia nampak fakta yang tuan-puan mungkin belum nampak. So jadi tuan-puan rasa offended lah. Kak Lopa kata tak simpan RM1,000 ni teruk sangat. Sekarang tuan-puan rasa macam tu sebab tuan-puan tak ada RM1,000. Tuan-puan rasa mana boleh, hutang banyak. Saya bagi tahu bila orang bagi tahu saya tak boleh menabung, saya tanya berapa lama dah kerja. Dia kata 3 tahun. Saya kata tak salah orang lain, salah diri sendiri. Pedih tuan-puan, pedih. Bila saya kata macam tu pedih. Dia kata Kak Lopa ni tak ada empati langsung. Mulut jahatnya kata saya macam ni. Tapi kalau tuan-puan bersabar dan buat apa yang saya cakap, selepas setahun, yang tuan-puan kerja 3 tahun tak boleh simpan, selepas setahun, selepas 6 bulan, tuan-puan boleh simpan sebenarnya. Sebab apa tuan-puan? Kita tak boleh nak decide berapa rezeki kita, berapa yang Allah bagi kita tak boleh decide. Sebab rezeki Allah dah tak ada, gaji kita macam ni. Tapi kita boleh buat keputusan untuk menentukan berapa komitmen kita, hutang kita. Kita tak ada orang letak pisau kat kita pergi sign kat kredit. Tak ada orang letak pisau pergi sign personal loan. Tak ada orang letak pisau suruh kita pergi buat hutang tahap apa, nak beli kod mamun tu kan, nak beli TV pun nak berhutang. Tak ada orang paksa. Tak ada orang paksa. Dan tak ada orang pun mati kalau tak ada TV kat rumah. Tapi kita tak boleh. Kita masuk rumah baru kahwin, duit pun tak ada. Tapi kita rasa tak ada TV tak boleh.
Tak ada sofa tak boleh. Padahal tak ada sofa tak mati pun. Saya baru kahwin dulu tak ada sofa rumah saya. Sebab bagi saya dengan suami, selagi kami tak ada cash, kami tak akan beli sofa. Sebab apa? Sebab kalau kita berhutang, contoh sofa harga 500 kan, kita beli sofa paling murah lah. Bukan sofa pula, kerusi kayu lah kita kata. Kita beli yang harga RM500 atau RM700. Kita beli cash, kita bayar 500 saja tuan-puan. Kalau kita beli ansuran, peniaga dah top up harga tu menjadikan 6 hingga 700. Kita dah rugi 1 hingga 200. Padahal kita boleh kumpul 6 bulan setahun baru beli cash. So jadi, kalau tuan-puan datang dengan saya 3 bulan tak boleh menabung, saya cakap simple. Jangan salahkan sesiapa, salah diri sendiri. Sebab gaji kita tak boleh buat putusan. Maksudnya dah rezeki kita Allah bagi. Tetapi komitmen kita boleh pilih. Dan kita juga boleh pilih weekend nak duduk rumah atau kita nak pandu Grab. Weekend nak duduk tak buat apa-apa atau kita nak buat e-bilas mendidik orang. Macam saya buat. Weekend kita boleh pilih untuk tak buat apa-apa atau kita baking jual kuih. Weekend kita boleh tak buat apa-apa atau kita boleh bekerja. Orang tengok orang macam saya, orang selalu kata, sudahlah ingat akhirat. Tuan-puan tahu tak, bila tuan-puan bekerja dengan niat untuk menyenangkan keluarga, untuk membantu pasangan, untuk membina masa depan lebih baik kepada anak-anak, itu juga adalah ibadat. Jangan salah faham. Jangan sempitkan ruang lingkup agama. Ruang lingkup agama tak kata orang yang kuat kerja Allah tak suka. Allah suka setiap titik peluh kita yang kita keluarkan untuk membentuk kekeluarga sudut kekayaan keluarga, menyediakan fasiliti keluarga yang lebih baik. Alasan orang yang buta wang adalah, saya straightforward buta wang, alasannya adalah duit tak boleh bawa ke kubur. Sebenarnya kita salah. Lagi kaya kita boleh bawa banyak kekayaan kita untuk akhirat. Abdul Rahman bin Auf adalah orang yang antara yang terkaya di zaman Nabi Muhammad SAW. Dijanjikan syurga tuan-puan. Nabi Muhammad. Jangan ramai orang ingat, salah faham, ingat Nabi Muhammad ni orang yang SAW ni ingat orang yang miskin. Sebenarnya Nabi Muhammad SAW adalah peniaga yang sangat sukses, yang sangat kaya. Cuma dalam Islam, kita ditekankan untuk zuhud. Maksudnya kita ditekan, diajar untuk hidup di bawah kemampuan. Kalau kita mampu pakai BMW, pakai Toyota cukup. Pakai Toyota, kecuali kalau kita pandu kereta tu untuk membantu bisnes kita. Kalau contoh, kalau zaman Nabi Muhammad dulu, dia mampu buat rumah yang sebesar-besar alam, dia memilih untuk tinggal di rumah yang bawah kemampuan. Itu maksudnya kaya tetapi zuhud. Mampu tapi hidup di bawah kemampuan. Ramai orang dia salah faham. Dia ingat zaman Nabi Muhammad dulu semua orang pilih untuk miskin. Salah tuan-puan. Kalau tuan-puan betul-betul kaji, sebenarnya Nabi Muhammad SAW, isterinya Siti Khadijah sangat kaya, jutawan, kaya raya. Tetapi mereka hidup zuhud, iaitu di bawah kemampuan. Sebab itu jangan hina orang yang hidup bawah kemampuan. Saya cukup marah kalau orang kata kedekutnya hidup bawah kemampuan. Kat lupa ni kan gaji macam ni dengan income pelaburan, tinggal di rumah double story yang dah 13 tahun. Saya marah tuan-puan. Sebab apa? Tuan-puan tidak faham. Itu kita hidup di bawah kemampuan sebab kita nak salari dengan Islam. Kita nak simpan juga sebahagian kekayaan kita untuk mewariskan anak-anak yang tidak miskin. Bila kita wariskan anak-anak yang tidak miskin, setidak-tidaknya anak-anak ini insya-Allah, kalau Allah jaga dia tidak menyusahkan masyarakat untuk meminta-minta. Itu nombor satu. Nombor dua, sebolehnya kita juga nak ada allocation untuk ibu bapa kita. Berapa ramai hari ini anak-anak yang tak ada tabung untuk ibu bapa. Menyedihkan tuan-puan. Menyedihkan. Saya sendiri. Bila bisnes saya semakin berkembang, niat saya satu. Saya nak membina satu tabung khas untuk ibu saya. Sebab apa? Sebab saya bimbang. Katakan pada umur ibu saya polisi takaful, dia dah tamat pada usia 70, tiba-tiba dia jatuh sakit yang teruk, dia perlukan rawatan kritikal atau penjagaan rapi, saya dah ada persediaan tabung. Berapa ramai anak-anak yang diri sendiri pun tabung tak ada. Macam mana nak buat tabung kat ibu bapa? Sebab itu saya kata kita perlu kaya supaya kita boleh buat banyak kebaikan tuan-puan. Berapa ramai ibu bapa yang dana pendidikan anak-anak tak ada. Ikutlah anak-anak. Sebab itu saya selalu, ramai orang rasa offended dengan saya. Saya kata anak tu rancang. Jangan setiap tahun beranak. Tapi dana pendidikan anak-anak tak ada. Kesian dekat anak ni tuan-puan. Kesian dekat dia. Alright. So, Tuan Fikri kata terima kasih Kak Lopa, sekarang baru nak beringat. Alhamdulillah Tuan Fikri. Saya bercakap
memang sangat pedih. Penulisan saya pun sangat pedih sebab saya tahu dengan cara begini baru akan memberi kesan dekat hati tuan-puan. Sebab saya buat sebab saya sayang. Saya nak tuan-puan setidak-tidaknya tidak menjadi seseorang yang bila susah menyusahkan orang. Tuan-puan, kalau kita tak ada simpanan, kita akan cenderung menyusahkan orang. Kita akan start minta dengan adik-beradik dan bila adik-beradik tak bagi, kita nak memusuh. Kita kata apa? Adik-beradik ni bila kita susah tak nak bantu. Sebenarnya salah kita. Kita dah 3 tahun kerja. 1 dinar pun tak ada. 1 dinar pun tak ada tuan-puan. Kita dah berkahwin 5 tahun. Tapi kita tak ada pun deposit, simpanan deposit nak usaha nak membeli rumah untuk, walaupun rumah flat. Kita tak ada. Kita bila ada duit lebih, kita nak pergi bercuti, kita nak beli baju mahal-mahal kat anak, kita malu kalau adik-beradik tengok anak-anak kita pakai baju hari-hari. Saya hari ni tuan-puan dah bebas hutang 7 tahun. Dah macam bilangan rumah saya yang alhamdulillah cukup dengan income saya pasif pun ni. Saya beli baju, masih tak malu beli baju anak-anak saya hari-hari kalau baju tu berkualiti dan selesa. Asalkan baru, menutup aurat, bersih. Sebab apa? Lebihan tu saya boleh bagi dekat anak yatim juga. Dan saya nak mengajar anak-anak saya untuk hidup di bawah kemampuan. Walaupun mak bapak dah mampu, tidak semestinya anak-anak boleh bersenang lenang. Saya nak ajar dia orang supaya kalau mama meninggal nanti, bukan semua harta mama untuk anak-anak, tapi sebahagiannya untuk diwakafkan. Nampak tuan-puan? Alright. Tuan Fakrul kata, macam mana nak tulis pedih-pedih ni? Kalau saya tulis pedih nanti kasar, tak cantik. Okey, dia macam ni Kalau saya ni selalu, kalau kat luar pun orang kenal saya, orang akan kata, Kak Lopa ni, dia sopan tetapi garang. So, tulis pedih ni, pilih perkataan yang baik-baik lah. Walaupun kita tulis tu, kita guna pemilihan perkataan kita. Tapi tidak dinafikan akan ada orang yang kecil hati, terasa. Itu pilihan masing-masing. Sebab saya selalu bagi tahu follower saya, tuan-puan boleh nak membenci saya, tapi cuma saya minta tak apa. Benci saya pun tak apa. Cuma buat apa yang saya cakap. Bencilah saya, tak suka saya tak ada masalah. Sebab saya bukan nak kasih sayang tuan-puan sebagai manusia sesama makhluk. Saya nak kasih sayang Allah. Benci saya tak apa, tapi buat apa yang saya cakap. Selepas 5 tahun tuan-puan dapat manfaat, saya dapat kasih sayang Allah. Deal. Saya berhubung dengan tuan-puan, saya ada kepentingan saya, iaitu saya nak kasih sayang Allah. Saya mencagarkan hubungan saya dengan tuan-puan sebab saya nak kasih sayang Allah. Pada satu hari tuan-puan benci saya, sebut nama Kak Lopa benci, tapi hari-hari follow baca penulisan saya, tak ada masalah. Cuma buat apa yang saya tulis, apa yang saya cakap. Lepas 5 tahun nanti hidup tuan-puan berubah, Allah sayang saya, cukup. Saya tak minta kasih sayang tuan-puan. Sebab itu kita kata akhirnya berbalik kepada niat dan hati kita. Sebab pembaca kita, follow kita akan boleh nampak. Sebab itu saya kata kalau tuan-puan pergi ke wall sesiapa yang berilmu, tuan-puan kena baca minimum 20 posting baru buat satu komen. Minimum 20 posting. Sebab tuan-puan perlu kenal dulu penulis ini dan orang yang berilmu ini. Alright, faham So Tuan Razali kata permulaan PKP baik, dapat ilmu, pedih tapi melekat. Ya, Tuan Razali tahu walaupun saya cakap pedih, tapi sebenarnya saya sayang dekat tuan-puan. Alright, so jadi tak ada masalah. Okey. Tuan Fakrul kata tak kisah kena kecam telinga ada 2, betul. Sebenarnya kita tak kisah kena kecam tu biasa, sebabnya dalam kadang-kadang dengan hubungan kita dengan pasangan kita, dengan anak-anak pun kita ada terguris, ada tak kena, apatah lagi dengan pembaca yang tak kenal kita, apatah lagi dengan follower atau penonton FB yang tak kenal kita. So saya selalu kata dekat tuan-puan, jangan suka saya, tak ada masalah, benci saya pun tak apa, cuma buat apa yang saya cakap. Dan selepas 5 tahun nanti baru tuan-puan buat keputusan balik, fikir balik nak benci Kak Lopa ke nak berterima kasih dengan saya. Sebab follower saya dah follow saya 3 hingga 4 tahun. Hari ini ada wanita-wanita yang ada 3-4 rumah, yang dah ada emas sampai 200 gram, yang dah ada emas bernilai 100,000, yang mampu bina rumah melalui emas. So jadi apa yang saya nak? Tak kisah, benci saya pun tak apa. Asalkan Allah tengok hasil tuan-puan follow saya, Allah bagi kredit kat saya. Sebab hubungan saya dengan tuan-puan ada kepentingan. Saya tak berbaik atau tak bagi ilmu kat tuan-puan secara percuma sebab saya nak mencagarkan hubungan kita supaya Allah pandang saya. Saya banyak dosa tuan-puan. Saya bukan orang baik. Saya banyak kejahatan. Jadi ini adalah salah satu jihad saya. Tuan-puan boleh benci saya, tapi at the end of the day,
bila selagi Allah pandang usaha saya akan bekerja siang malam untuk berkongsikan ilmu untuk yang tak banyak ni. Saya bukan pakar, saya tak banyak ilmu, saya pun bukan kaya raya sangat, tapi alhamdulillah bila tuan-puan bebas hutang macam saya, tak ada hutang, bila tuan-puan dapat gaji, tuan-puan akan fikir duit ni nak buat apa Bila tuan-puan dapat keuntungan perniagaan, macam saya ada perniagaan Empire Emas, tuan-puan akan fikir duit ni nak buat apa, tak tahu nak buat apa, tak ada hutang nak bayar. So jadi tuan-puan akan mula fikir, nak mula start bina tabung untuk ibu bapa, nak mula start bina dana pendidikan anak-anak, nak mula start bina persediaan persaraan, nak mula start bina bantuan terhadap anak-anak yatim. So nampak So Puan Sri Juli kata terkesan sangat, ilmu yang bermanfaat, sentap, tapi betul kerja puluh tahun tak sempat nak saving sebab keluarga. Tapi ini bukan alasan, tak ada alasan Puan, tak ada alasan. Puan, betul Puan boleh tidak bersetuju dengan saya, sesiapa pun boleh tidak bersetuju, ini negara demokrasi, tapi itu tidak akan menghentikan saya untuk terus menulis. InsyaAllah saya cuma mencagarkan hubungan kita, mudah-mudahan Allah pandang saya satu hari nanti. Sebab apa? Sebab dengan sedikit ilmu saya dalam membina kekayaan selama 17-18 tahun ni, saya nak kongsikan, mudah-mudahan sedikit sebanyak boleh menjadikan tuan-puan bebas hutang, hubungan suami isteri lebih baik. Kalau tuan-puan kata rumah tangga tak penting, yang penting ada cinta, tuan-puan belum faham lagi realiti hidup yang sebenar. Rumah tangga tuan-puan, saya pernah lalui zaman miskin bandar, hubungan kurang manis tuan-puan. Sebab apa? Sebab banyak isu-isu, kita nak kenal pasangan kita, kemudian dengan duit pun bermasalah, jadi kita akan banyak isu. Tapi bila keuangan kita kukuh, hubungan suami isteri sangat mudah, tak ada masalah. Hari ni nak rasa bosan nak pergi mana, kalau bukan zaman PKP, bosan tak tahu pergi mana, suami pack bag, jom kita pergi tidur dekat hotel mana-mana. Bosan lah, penat lah, husband kata jom ambil cuti, minggu depan kita pergi Korea. Macam tu je. Sebab sebenarnya kekayaan kita tu boleh memudahkan dan membentuk cinta suami isteri tuan-puan. Suami duk tengok isteri terbongkok-bongkok mop lantai, suami pun try mop sekali, betul lah penat, beli robot, lepas ni jangan mop lantai. Suami tengok isteri nak kena iron baju, penat, suami cuba iron, betul lah iron baju ni penat, suami cakap jangan iron baju, panggil helper datang, kita bayar. Tuan-puan nampak tak bagaimana keuangan boleh membentuk cinta? Sebab tu kita tengok keluarga yang keuangan tak ada masalah, cinta dia orang pun indah. Sebab they could afford everything tuan-puan, they could pay the thing that they feel tired. Kita ni kan penat tuan-puan, basuh baju, lepas basuh baju nak jemur baju, lepas jemur baju nak kena iron pula baju, lagi nak kena lipat pula baju. Kalau kita ada kemampuan keuangan, suami kita akan cakap, tak payahlah buat semua-semua ni, your time is value more, why don't you just, kita bayar helper datang buat semua tu. Nak masak, tak payah masak lah, masak 2 jam tapi makan 15 minit, ini bukan pelaburan yang baik, tak payah masak, call orang hantar depan pintu, tuang dalam pinggan, makan. So, jadi kalau tuan-puan cakap keuangan tidak penting dalam rumah tangga, saya dah lalui zaman miskin bandar dan hari ini saya nampak hubungan kekeluargaan sangat beza dari segi everything. Anak nak PKP, perlu apa? Perlu iPad, perlu phone, beli, tak ada masalah. Sebab kita dah ada persediaan tu tuan-puan. Ni bukan nak kata cakap besar, ya Allah na'udzubillah, ampunkan saya kalau tuan-puan rasa benda ni membesar-besarkan diri. Tapi saya nak cerita kata sebenarnya banyak masalah dalam rumah tangga boleh diselesaikan dengan kekayaan yang cukup. Kita bukan nak melimpah ruah tuan-puan, tapi kekayaan cukup. Setidak-tidaknya ibu kita sakit demam, kita dah ada persediaan. Kita tak ada, kalau esok-esok adik-beradik kita kata dia orang tak mampu ke, dia orang sibuk, dia orang tak boleh nak spend duit ke whatsoever due to dia orang punya masalah atau komitmen, kita tak ada nak marah adik-beradik. Sebab kita dah buat persediaan untuk ibu bapa kita. So jadi keuangan itu juga, keuangan yang baik itu juga menjaga hubungan baik sesama keluarga. Menjaga hubungan baik sama keluarga. Hari ni birthday ibu saya, mak saya cakap, dia nak periuk itulah ini. Saya tahulah agak costly juga periuk-periuk yang mak saya nak ni. Demand bukan main ni, makcik ni pun. Tapi apa saya buat? Hantar. Sebab duit kita digunakan, kekayaan kita untuk membahagiakan orang yang kita sayang. Bila orang yang kita sayang bahagia, kita bahagia tuan-puan. Mak kita orang datang, dia pun beria masak dengan periuk yang anak dia bagi, periuk mahal ni. Cerita, ni Kak Ia lah dari KL tu post dekat mak. Dia cerita ke orang tuan-puan. Ke mak kita cerita. Sebab mak kita rasa bangga anak dia ni kan.
Mak saya merungut, nak keluar beli kopi tak payah. Saya hantar satu kotak kopi 60 bungkus. Saya hantar mak saya kata tu dia boleh makan setahun. Nanti kan dia bancuh kopi, ada tetamu datang, dia akan cerita, ni Kak Ya anak saya ni hantar satu kotak nak buat apa? Dia akan macam tu. Tapi sebenarnya dalam hati dia bangga anak dia ingat dekat dia. Tapi semua ni tuan-puan perlukan keuangan yang kukuh. Kalau kita tak ada duit, kita tak mampu nak simpan, kita sendiri tak ada persediaan, tak mampu ada, bagaimana kita nak membahagiakan orang-orang yang kita sayang? Sebab itu, saya paling anti kalau orang kata, tak apalah, tak ada duit asalkan bahagia. Tak boleh. Sebab hakikatnya, hari ini, zaman hari ini, memang semua orang kena jaga keuangan. Sebab apa? Bila kita susah, kita jangan susahkan orang. Bila kita susah, jangan duk cerita mengadu kat mak ayah kita kat kampung. Kesian. Dia orang dah daripada kecil membesarkan kita. Bila dia orang dah tua-tua, dia nak fikir masalah kita lagi. Mestilah anak aku kat KL tu tak boleh makan, cucu aku tak boleh makan. Tak boleh. Tanya ibu bapa saya. Selama saya daripada zaman miskin bandar dengan suami 17-16 tahun lepas, kami pernah berpuasa tak makan tuan-puan. Tapi kami tak pernah mengadu dengan adik-beradik, dengan mak ayah. Tak pernah. Tak ada duit, jangan makan. Kita ada tenaga, kita ada masa, kita ada tubuh yang kuat, yang sihat, yang lengkap, sempurna. Kita kerja cari duit. Tak ada duit, jangan makan, puasa. Tapi kita tak akan cerita kat mak ayah kita sebab kita tak tahu dia kat kampung tidur lena tak fikir masalah kita. Kita tak tahu tuan-puan. Sudahlah kita tak boleh membantu dia. Lepas tu kita nak cerita masalah kita, menyusahkan dia. Jangan. Saya selalu pesan. Adik-adik saya pun saya selalu pesan. Alright? Adik-adik saya pun saya selalu pesan. Kadang-kadang, kita bagi tahu kita susah. Tapi kita jangan susahkan adik-beradik kita, mak ayah kita. Sebab dia orang ada halangan-halangan dan komitmen dan fokus mereka masing-masing. Alright? So, saya dah habis dekat sini. Boleh tolong komen 5 nama terakhir tak? So, saya nak sebut 5 nama terakhir. So, saya selalu cakap, tak suka saya tak apa, tak ada masalah. Cuma buat apa yang saya cakap. Itu sudah cukup. Buat saja apa yang saya cakap. Selepas 5 tahun nanti, baru buat keputusan apa yang saya cakap hari ini betul atau tidak betul. Simple tuan-puan. Kalau hari ini tuan-puan 3 tahun bekerja, tetapi masih lagi tidak ada simpanan, tukar circle juga. Kawan-kawan sekeliling tuan-puan, persekitaran tuan-puan tidak membantu sebenarnya. Dan habis. So, saya baca 5 komen yang terakhir. Saleh Muhammad Izham. Tuan Muhammad Izham, tuan jangan mengada, baru masuk live saya 5 minit lepas tu sibuk dengan tukang mesyir rumput. Ya betul, hari ni hari kerja, so tak ada tukang mesyir rumput. Okey, dan nak habis, Cik Aminah kata, ya dah nak habis, saya dah nak masuk kerja. Tuan Fakrul Umar, Tuan Fakrul Anwar ni bukannya dalam tim saya, dalam bisnes emas, tapi dia adalah dalam keluarga, dalam rangkaian J100. Dia antara orang yang akan ke depan, yang akan bantu saya kalau sesiapa pelagiat penulisan saya whatsoever kan. Ini adalah orang-orang yang sentiasa menjadi tulang belakang saya. Tuan Muhammad Izham ni antaranya orang yang bertahun-tahun bersama saya. Ramai kawan-kawan Arjuna yang memang sentiasa bersama-sama saya. Lagi seorang Tuan Faiz kan. Tuan Faiz tu lagilah dia ustaz. So dia selalu pesan, Kak Lopa buat live kena jaga tau. Sebab Kak Lopa tak nak terbuka. Dia lagi risau daripada suami saya pesan kat saya. So saya amat hargai pesanan-pesanan begini. Kak Lopa ni kalau nak pergi travel jangan nak update location. Faiz selalu pesan macam tu. Sebab saya tak nak apa-apa orang tahu Kak Lopa kat mana. Dia selalu pesan macam tu. So jadi ini antara kawan-kawan lelaki yang saya rasa ada sikap khalifah lah. Nak melindungi Kak Lopa dia orang ni. Tak boleh. Nak jaga Kak Lopa dia orang. Macam tu. So jadi terima kasih, saya amat hargai. So Tuan Akif terima kasih, ST terima kasih, Rahimah Tuman terima kasih, Puan Umi terima kasih, Cik Aminah terima kasih, Siti Amy terima kasih. Tadi Tuan Muhammad saya tak ada nak sebut nama. Terima kasih semua yang bersama saya. Cik Syafiqah Mokhtar terima kasih. So terima kasih Tuan Razali, terima kasih Cik Hafizah. So insya-Allah besok kita cari topik lain. Dan hari ni saya nak ingatkan balik topiknya. Kalau tuan-puan bekerja 2 hingga 3 tahun tapi di tangan tidak mampu nak simpan RM1,000, sebenarnya memang salah diri sendiri. Jangan salah kebesaran, jangan salahkan menteri, jangan salahkan kerajaan, salah diri sendiri. Sebab 3 tahun kalau tuan-puan simpan sehari RM1, kalau bekerja 3 tahun sehari RM1, selepas 3 tahun tuan-puan dah ada RM1,100 at least. RM1,100 at least. So jadi inilah. Alright, so terima kasih semua. Salam sayang. Oh, Nana RJ kata baru first time dengar live Kak Lopa. Nana RJ, saya ada Telegram channel
yang Cik Nana boleh join Telegram tu. So nanti dalam kereta daripada dengar lagu, Cik Nana boleh dengar ilmu-ilmu keuangan emas, persaraan, kekeluargaan. Kadang-kadang saya mengumpat kaum lelaki. Saya memang suka mengumpat kaum lelaki, tapi dia orang tahu saya sayang kat semua, right? So jadi boleh yang gapo, terima kasih. Muka berseri-seri flawless. Muka saya memang macam ni lah. Ni tak ada pakai jarang bedak ke apa. Ada parut juga. So, ada juga parut-parut. So pakai Kelly mana Kelly saya? Pakai Kelly kalau balm lipstick ni pakai ni tuan-tuan sabar. Ni kaum mak-mak macam tu. Dia tengok kawan dia flawless, dia pun nak bagi kawan dia tahu juga apa yang dia pakai. So pakai Kelly untuk lipstick, dia akan ikut suhu badan kita. Kalau kita pakai lipstick, kita risau tau warna tak match dengan kulit kan. Bila kita pakai Kelly lip balm, boleh beli kat PG Mall, kita pakai Kelly, dia lip balm, so jadi dia ikut kulit kita. Dah confirm dia dah sesuai, warna dia dah sesuai dengan kita sebab dia mengikut suhu badan kita dan warna kulit kita. So jadi dia automatik akan sesuai. Dah lagi tu dia. Ni perangai orang perempuan, dia mesti nak kita nak tengok kawan-kawan kita cantik juga. Kita nak wanita kaya, cantik, flawless, happy. So kita nak semua, kita nak package lengkap bagi wanita-wanita dekat Malaysia ni. Kaya, cantik, happy. Muka kita tak boleh operate, tapi kita nak kena jaga kulit-kulit kita. Kita nak tangan-tangan kita pun gebu. So pakai lotion, pakai aloe vera Kelly. Saya pernah share produk Kelly sebelum ni. Alright. So salam sayang semua. Fakro kata dia flawless guna kamera filter. Alhamdulillah saya tak filter lah. Macam ni lah kulit saya. So jadi tak adalah flawless sangat. Ramai artis-artis cantik. Kalau nak cantik, follow artis. Tapi nak ilmu, follow saya. InsyaAllah sepanjang PKP kita usahakan untuk buat live pagi-pagi lah. Pagi tu awal pagi 5.30 saya dah bangun. Solat subuh apa semua, siap-siap solat subuh. Pukul 6 tu saya dah start masak dah untuk family saya. Ni dengar dia orang bunyi dah bangun kan. Dia orang makan. Selalu kita beli, kita hantar delivery. Tapi ni PKP kita nak cuba nak betul-betul patuhi SOP sebab kita nak tunjuk sokongan kita dekat frontline. Kita nak frontline kita bersemangat. Tengok kita bersemangat kan, kita sokong PKP. Kita nak frontline kita rasa kuat sebab usaha kita yang kecil ni berbanding dengan usaha mereka yang besar. So jadi pukul berapa tadi ketong-ketang saya masak dan kerja kat Ibilah ni, habis Ibilah saya nak masuk kerja. So saya suka macam tu. Ni malam meeting lagi, selalu meeting sampai 10 malam 11 malam. Saya suka macam ni lah tuan-puan. Semoga mudah-mudahan bawa hingga akhirat insyaAllah. Sebab saya nak berjiran dengan tuan-puan di akhirat juga. Macam biasa, tanya diri dua perkara ini. Tanya diri, hari ni apa tindakan yang tuan-puan buat menambah kebaikan dunia dan akhirat. Dan tanya diri, apa yang tuan-puan buat hari ni menambah kekayaan dunia akhirat. Sebab kita nak dua, iaitu kaya dan juga bahagia. Kita tak nak kaya tapi tak bahagia. Bahagia tapi tak kaya. Kita tak nak. Bahagia tak kaya pun tak best. Kaya tak bahagia pun tak best. Kita nak kaya dan bahagia. Jangan pilih. Dua-dua nak dapat. Alright. So, Assalamualaikum semua. Salam sayang. Bye. Jumpa esok insyaAllah. Bye.